Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana di hari yang baru, hari Isnin, minggu yang baru, anda memilih kami di saluran 122 di Sejahtera Asia sebagai peneman pagi anda antara rancangan pertama untuk menyapa hari anda. Apa khabar anda di rumah? Diharapkan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja dan sentiasa positif. Apa khabar Jess? Khabar baik, Gas. Dan apa khabar produser? Apa khabar kru-kru kita? Semuanya Hari ini dah harapkan bersarapan ke betul. belum? Dan hari ini Jess adalah 15 Mac 15 Mac 2021 bersamaan dengan bulan yang baru iaitu 1 Syakban 1442 Hijriah. Maksudnya kurang daripada sebulan sahaja lagi umat Islam bakal menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan bercakap mengenai Ramadan ini Jess, menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, secara peribadi beliau berpendapat bahawa jika pasar malam, pasar tani boleh dibuka, maka beliau tidak melihat masalah untuk bazar Ramadan turut beroperasi sekiranya mengikut SOP yang telah ditetapkan. Namun Kementerian Kesihatan kata beliau perlu membuat keputusan terlebih dahulu. Diharapkanlah semuanya agar berjalan dengan lancar, dan tahun ini apa sahaja perayaan yang kita sambut dalam masyarakat majmuk berbilang kaum kita dapat sambut dengan meriah tapi ikut SOP dan dalam norma baharu. Baik Jess, apa agak-agaknya topik yang akan kita bawakan pada pagi Isnin ini? Baik, untuk topik hari ini agak special sedikit ya guys. Kita ada menjemput seorang tetamu istimewa, dan topik yang kita akan bincangkan adalah mengenai golongan belia menjangkau dunia. Bukan main lagi golongan belia ya guys. Kita pun golongan belia juga. Sebab orang kata tunggak sesebuah negara itu adalah melihat kepada bagaimana kualiti golongan belia yang mereka ada, dan terdapat pelbagai program yang diadakan untuk mengangkat golongan belia, dan salah satu program tersebut dianjurkan dan diadakan oleh tetamu kita pada hari ini. Jadi nak tahu siapa? Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia sehingga jam 8.30 pagi di TVS saluran 122 Astro dan My Freeview. Dan macam biasa, sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, apa kata kita bawakan perkembangan semasa kepada mereka dahulu, dan Jess akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baik, 1,354 kes baru dicatat semalam guys. Malaysia secara keseluruhan merekodkan sebanyak 1,354 kes baru positif COVID-19, dan daripada jumlah itu sebanyak 1,340 kes merupakan kes tempatan, manakala 14 lagi adalah kes import, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 323,763 kes. Dalam pada itu sebanyak 1,782 kes sembuh turut dilaporkan, dengan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 306,274 kes. 4 kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlah kes kematian ketika ini adalah sebanyak 1,210 kes. 158 kes pula kini menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU. 71 daripada kes itu memerlukan bantuan pernafasan, dan Selangor terus menjadi negeri tertinggi kes positif COVID-19 dengan 577 kes, diikuti Sarawak iaitu 178 kes, Pulau Pinang 154 kes, Johor 121 kes dan Perak sebanyak 101 kes. Masih lagi jumlahnya agak tinggi, masih lagi agak tinggi, dan kita masih nak war-warkan kepada semua amalkan 3W dan elakkan 3C. Sebelum tu Gas mungkin boleh jelaskan sedikit perincian COVID-19. Baik, saya kira apa yang perlu kita amalkan sekarang ini adalah norma baharu. Itu bukan satu lagi norma baharu. Benda itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan harian kita. Dan saya kira antara yang meningkatkan bilangan kes di seluruh Malaysia, terutamanya di Sarawak juga, adalah kes asimptomatik. Mereka tak ada simptom. Maksudnya kita boleh katakan bahawa dalam situasi ini COVID-19 di mana-mana sahaja. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ini, sekiranya kita merasakan kita ada simptom ataupun pernah mengunjungi tempat-tempat yang berisiko, maka terus tingkatkan orang kata kawalan kendiri dan sentiasa alert untuk sentiasa berwaspada dan bersiap siaga untuk menjalani pemeriksaan kendiri ataupun self check up. Buat swab test dengan kadar yang segera agar bila dibalik di rumah nanti bersama dengan keluarga, anda tidak mempengaruhi dan menyebarkan lagi jangkitan kepada keluarga
mereka. Ingat, terus sentiasa budayakan norma baharu, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia. Baik, perkembangan COVID-19 di Sarawak, macam Jess katakan tadi, masih lagi bukan dalam lingkungan angka yang selesa. Sarawak merekodkan 178 kes baharu COVID-19 malam dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 12,451 kes setakat ini. Dalam pada itu, duka cita dimaklumkan satu kes kematian COVID-19 dicatatkan di Sibu semalam dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah sebanyak 90 kes. Juga semalam satu lagi kluster baru diisytiharkan di Sarawak iaitu kluster bergalak dekat Song Kapit yang membabitkan pekerja kem pembalakan. Justru ini menjadikan terdapat 29 kluster yang masih aktif di Sarawak setakat ini. Manakala daerah Som semalam bertukar status daripada jingga ke merah setelah merekodkan sejumlah 53 kes jangkitan tempatan COVID-19 dalam tempoh 14 hari yang lepas. Namun tak kiralah apa warna status daerah kita, sentiasa patuhi SOP sebab SOP itu diadakan bukan saja-saja. Ia diadakan untuk kita mematuhinya agar aktiviti ekonomi dapat berjalan dengan biasa dan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 pada masa yang sama. Dan saya kira sekarang bukan saja kita perlu sentiasa meningkatkan kawalan kendiri, tetapi selepas setahun, lebih kurang setahun COVID-19 muncul dalam kehidupan kita, kita kena tanyalah diri kita bagaimana progres kita, di mana kita berada sekarang ini, kerana if we can survive during this pandemic, Jess, maksudnya we can survive in any challenge in the future. Dan pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya, penangguhan sesi persekolahan di Miri, Sarawak. Sesi persekolahan bersemuka bagi sekolah-sekolah rendah di Miri ditangguhkan. Berikutan situasi pandemik COVID-19 di Miri adalah masih berada pada peringkat berjaga-jaga dan dalam zon merah. Ini pastinya menimbulkan kegusaran dalam kalangan ibu bapa dan guru-guru kerana apabila sekolah rendah di bahagian lain sudah dibuka, mereka pastinya tidak mahu anak-anak dan para pelajar mereka tertinggal dalam pelajaran. Justru ini berbalik lagi kepada tanggungjawab kita sebagai masyarakat setempat untuk orang kata mempunyai kesedaran yang tinggi. Rajin-rajinlah buat bekal makanan tu dari rumah, elakkan makan di luar sekiranya tidak perlu, terus patuhi SOP, tingkatkan kawalan kendiri agar anak-anak di sekolah ini tidak menerima tempias daripada peningkatan kes COVID-19. Macam Jess katakan tadi, amalkan 3W. Apa itu 3W? Wash, warn dan wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Kami tidak jemu untuk mengingatkan anda perkara ini kerana apa yang pasti, apa yang kami inginkan, semua rakyat Malaysia, seluruh dunia bebas COVID-19. Itu yang kita nantikan. Ini malang tidak berbau guys, jadi kena amalkan juga SOP dan norma baharu. Baik, perincian yang seterusnya, Sabah benarkan aktiviti rekreasi laut dengan kapasiti 50% mulai hari ini guys. Wow, seronok ya orang Sabah. Jadi kerajaan Sabah membenarkan aktiviti rekreasi laut dan sungai seperti selam scuba, selam snorkel dan memancing mengikut prosedur operasi standard SOP termasuk dengan kapasiti 50% berkuat kuasa mulai hari ini. Dan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata ia merupakan pindaan SOP yang dibuat bersesuaian dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di negeri itu. Jadi untuk kalau orang Sarawak sendiri guys, maksudnya dia memberikan motivasi sebenarnya bukan sahaja kepada negeri Sarawak tetapi kepada negeri-negeri lain sebab jika dahulu Sabah pernah berada pada satu aras yang bahaya. Aras yang bahaya. Jumlah kesnya sangat tinggi. Sekarang ini Sarawak pula berada pada tahap lebih bahaya daripada Sabah. Maksudnya kita ambil tauladan daripada perkara ini. Tidak kira setinggi mana pun kes kita kena sentiasa tingkatkan kawalan kendiri. Kata kuncinya adalah patuhi SOP supaya kita boleh menjadi Sabah. Bilangan kes berkurang dan pada masa yang sama aktiviti ekonomi menjadi lebih rancak. Mereka dalam fasa pemulihan sekarang ini guys. Dan untuk itu jangan lupa untuk daftar vaksin. Macam mana caranya agak-agak Jess? 3 cara dekat sini. Cara daftar yang pertama, of course kita guna MySejahtera. Semua orang tahu. Tapi kalau ada yang tak tahu macam mana nak guna MySejahtera, boleh hubungi hotline 1-800-88-828 ataupun pergi sahaja ke fasiliti KKM. Itu antara 3 cara seperti yang dipaparkan di skrin kaca TV anda. Di MySejahtera boleh di hotline 1-888-828 dan kita ada juga cara yang ketiga. Maksudnya bukan satu cara, 2 cara sahaja. Iaitu cara yang ketiga ni paling senanglah saya kira untuk bersemuka di fasiliti KKM. Sebab kita nak semua rakyat Malaysia menjelang Mac 2022 sudah divaksin dan kalau kita lihat di negara-negara lain antara alternatif yang mereka adakan Jess untuk mempercepatkan pengedaran vaksin ini adalah dengan kaedah pandu lalu ataupun dari rumah ke rumah di kawasan luar bandar. Jadi kita nakkan semua
semua orang divaksin, dan apabila semua orang divaksin, risiko untuk dijangkiti COVID-19 itu rendah dan kita dapat kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Baik, kepada anda di luar sana yang yang hendak bekerja selepas ini, berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa norma baharu kita, bawa pelitup muka, bawa hand sanitizer dan pastikan anda sentiasa jaga penjarakan fizikal. Baik, kepada anda di luar sana, pastikan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Topik menarik kita pada hari ini, kita angkat golongan belia hingga ke peringkat dunia. Apa agak-agaknya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Sekali lagi selamat pagi. Saya dan Jess ingin ucapkan kepada anda di rumah. Kalau orang di Kelantan, Jess, pagi-pagi ni mereka suka sarapan nasi kerabu. Oh, orang Kelantan ya? Oh, nasi kerabu. Kecik Kelantan. Kalau di Melaka pula mereka suka makan roti canai kayu arang. Oh, sedapnya. Kalau di Sarawak suka breakfast apa, Jess? Mesti ada laksa. Ataupun mi kolok. Okey, itu mengenai sarapan. Sebab apa? Kalau anda sedang bersarapan sekarang ini, ringan-ringankanlah tangan untuk ambil gambar. Hashtagkanlah kami di Sejahtera Asia. Baik, bersama dengan kita pada hari ini untuk membicarakan topik yang pertama, iaitu topik golongan belia menjangkau dunia. Kita bersama dengan kurator TEDx Kenyalang, Encik Zaiwin Kasim. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zaiwin. Selamat pagi, Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sudi datang di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana menjemput saya untuk program Sejahtera Asia. Sarapan mi kolok kan laksa Sarawak pagi tadi. Belum sempat lagi. Belum sarapan lagi. Lepas migas kalau belanja. pilihan saya memang laksa Sarawak. Laksa betul. Sarawak sedap kan? Ekstra ayam. Boleh? Okey, Encik Zaiwin, kita tahu TEDx Kenyalang adalah merupakan program lokal yang menghimpunkan komuniti untuk bersama-sama berkongsi mengenai TED-like experience mereka bagi dijadikan sebagai inspirasi dari pelbagai perspektif. Dan kalau kita lihat untuk TED pula, sejak konferens 4 hari di California pada tahun 1984, ramai sekali world leading thinkers and doers yang menyertai TED ini untuk berkongsi cerita mereka. Ini termasuk Bill Gates sendiri dan Gordon Brown serta banyak lagi. Jadi sebagai mukadimah, mungkin Encik Zaiwin boleh ceritakan lebih lanjut lagi mengenai apakah dan bagaimanakah bentuk program yang diadakan di bawah TEDx Kenyalang ini. Okey, thank you. Terima kasih. Sebenarnya TEDx Kenyalang ni adalah local tapi inspired ataupun licensed by TEDx International. Okey, seperti yang Gas sebut tu betul lah. So sebenarnya TEDx memang dah jadi global phenomenon. Dah ramai kita tengok international speakers ataupun prolific semua figures bercakap dekat platform TEDx. So pada almost 15 years back, Chris Anderson, dia punya founder, dia buka kepada the whole world. Dia cakap every cities in the world, siapa-siapa nak ada TEDx pun boleh apply and boleh follow the proper process lah. So banyaklah bandar-bandar kita tengok macam Shanghai, everything semua, Tokyo semua dah start. So I think about 7 years back, KL dah ada. Lepas tu Johor dah ada. Kuantan dah ada, Pahang dah ada. So Sarawak bila lagi. So that's why we bring TEDx Kenyalang 5 years back. Maksudnya disebabkan perkara itulah Cik terpanggil untuk memulakan TEDx dekat sini. Bersemangat. Sebenarnya saya memang followers TEDx for many years lah. Lepas tu tengok pula jumpa-jumpa kawan-kawan yang memang kau pun minat TEDx, kau minat TEDx. Sarawak tak ada lah. Why not kita make it happen? That's how it start lah. Jadi kalau boleh diceritakan juga kepada penonton, Jess, macam mana Encik Zaiwin and team terpanggil untuk memulakan TEDx di Bumi Kenyalang ini? Apa yang membuatkan merasakan ini masanya untuk Sarawak juga mempunyai TEDx Kenyalang? Sebenarnya niat tu, that's why saya cakap, memang di peringkat awal tu memang excited, memang semangat, tapi bila tahu proses dia pun tak senang, tak mudah. Tapi salah satu benda yang sebab terpanggil kerana kami dalam koperasi belia ataupun KOBIS ni, Koperasi Belia Inovatif Sarawak. Bukan sayur Bukan sayur. KOBIS tapi namanya. Kami banyak buat program pembangunan belia di seluruh Sarawak ni. Di bandar dan juga di luar bandar. Apabila kita pergi di luar bandar,
kadang-kadang bila kita duduk seronok bercakap pasal Mark Zuckerberg, Elon Musk, betul. Bill Gates, dia orang tak dapat connection, dia orang tak dapat feeling. So kita rasa tak boleh lah kita selalu encourage dengan all the kata orang West stories ke apa semua. Kita need local stories, kita need local heroes. Kita ada hero kita sendiri. Dekat situlah TEDx ni daripada berangan-angan, lepas tu jadi komitmen kami jadi committed. Kita perlu buat TEDx ni supaya inilah platform yang best untuk bawa local heroes berkumpul. Itulah jadi daripada angan-angan kata orang Jadi kenyataan. Let's make it happen. Tu orang kata tak salah kita ni berangan-angan, Jad. Betul. Angan-angan tinggi langit pun tak salah. Tak salah. Angan-angan itu percuma ya. Betul. Percuma. Baik, Encik Zawin juga merupakan seorang kurator untuk TEDx Kenyalang, satu organisasi yang menganjurkan pembentangan idea yang kuat dan singkat selama 18 minit atau kurang. Selain daripada itu juga Encik Zawin Kasim juga merupakan seorang pengerusi Koperasi Belia Inovatif Sarawak Berhad, KOBIS tadi ya. KOBIS. Dan sebuah organisasi yang fokus dalam membangunkan golongan belia dari segi kemahiran, inovasi dan juga keusahawanan. Mungkin Cik boleh jelaskan bagaimana maksudnya permulaan KOBIS ini ataupun apa antara aktiviti yang dijalankan sebenarnya? Okay, KOBIS ni dah dekat almost 10 years dah lah. 10 years. Sebenarnya start pada 2013. Permulaan asalnya lebih kepada nak mewujudkan scene-scene yang lebih interesting di kalangan belia. Program-program, bentuk workshop, robotik, semua innovation. So the idea is like that. Along the way, Alhamdulillah kita ada buat a few, we call it signature program yang banyak bagi manfaat dan juga orang dah kenal. Selain daripada TEDx Kenyalang, kita ada Youth Bazaar, kita ada Youth at Beach Challenge, kita ada Digital Kenyalang. So kebanyakan program-program kami adalah untuk menggalakkan belia lebih dinamik, lebih berinteraksi. So program based, project based. Tapi maknanya kita try to make it every year. Dia continuity. Mula-mula memang ada setengah program kami ni memang suap-suap kuku, orang tak kenal. Macam Youth Bazaar. Dan along the way dia akan meningkat. Salah satu yang saya suka apabila program universiti, FitCorp. FitCorp tu adalah fostering innovation through community project. Kita involvekan graduan-graduan kita, bawa turun dekat kawasan community, dan suruh dia solve the problem by using innovation untuk bagi community project. Dan saya kira TEDx Kenyalang ini adalah satu benchmark dan indikator untuk menggerakkan lagi program-program lain yang mengangkat golongan belia. Itu yang paling penting. Dan dengan adanya platform sebegini je, saya kira ini adalah masanya untuk kita angkat cerita orang kita pun dari Sarawak untuk dikongsikan bersama komuniti setempat maupun sehingga ke seluruh dunia. Jadi bagaimanakah sambutan yang diterima daripada golongan belia terhadap TEDx Kenyalang sehingga ke hari ini? TEDx Kenyalang sendiri boleh saya cakap, permulaan we start small. Kita start dengan 2016 tu 100 lebih saja. Dengan temanya we call it Today for Tomorrow. Today for Tomorrow. Lepas tu kita go big because dah dapat orang ramai. Kenapa buat sikit sangat ni? Let's go big, kita buat dekat BCCK. Ambitious masa tu. So dengan semangatnya be the best, ada punya tema. Lepas tu kita bawa 500 lebih berkumpul dekat BCCK. Lebih ramai. Pada 2017 dengan speakers-speakers. Kebanyakannya kita ambil local heroes dan juga ambil international speakers dan juga national supaya dia lebih flavor, dia lebih menarik. Betul. Pada tahun tu seterusnya kita buat dekat Don Lama. 1,000 orang. Kali semakin ni ramai. Makin ramai, makin bersemangat. Dan sambutan diterima pun semakin menggalakkan. Dekat Don penuh dengan ada aktiviti sampingan lagi, dengan dekat luar tu ada macam dengan food truck dan semua aktiviti. Dan macam fiesta dah. Macam fiesta. Yes, macam fiesta pada 2018. Lepas tu 2019 kita nak ubah sikit segmen. Kita nak cuba outreach the world. Kita nak local youth kita ataupun orang kita, kalau boleh kita pergi jauh sikit. So kita bawa program lebih fokus kepada ASEAN dan juga BIM Niaga khususnya. Jiran-jiran kita daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Filipina datang berkampung selama 3 hari kerana ada program yang we call it Young Entrepreneurs Forum, dia kesampingan dengan TEDx Kenyalang. Apabila membawa mereka daripada luar negara ini untuk sama-sama berhimpun dalam satu TEDx Kenyalang, bagaimana sambutannya diterima? Sambutan sangat menarik kerana apa yang kita tengok, kita punya lokal orang belia kita untuk bercampur. So kita tengok macam mana dia exchange ideas. Apa yang lebih best sebenarnya adalah continuity. Macam contohnya sambungan, ada yang dah buat startup project bersama, ada yang start engage on the business end, ada yang dah berjumpa mentor
mentor. So that's a very fantastic. Tak rugi sebenarnya join ni sebenarnya Gas. Sebab ada kesinambungan dia dekat Memang, sana. betul. Memang seronok lah. Cuma sedihnya lah. Last year. 2020 Faham. Tak dapat nak buat projek Betul. besar-besaran kan. Rasanya Fiesta faham lah. tak dapat. Suppose ni Biasalah last year is golongan going to belia. be our big years lah. Kita the Sepatutnya. 5th year lebih grand. Kita orang nak buat dekat, kalau ikut stadium lama dengan 3,000 people. So memang supposedly a big year. Dah ada program kerjasama dengan Singapore punya youth group juga. Okey. So tapi dah 2020 you know lah. planning Ada hikmahnya mungkin. ada Jadi, hikmah. Ini lah orang kata sebagai cabaran. Positif. Positif. Kod bertambah target tu sebenarnya daripada Kan? 3,000 pergi ke 10,000. 2022 mungkin orang macam lama dah TEDx lama. ni tak ada disebabkan COVID. Okey, 2022 Jumlah kita pergi berlipat macam ni, kali ganda bilangan orang yang datang. Okey, bercakap mengenai cabaran, pasti ada cabaran yang berjaya ditempuhi sepanjang 4-5 tahun mengadakan TEDx Kenyalang ini sebab dari mendapatkan lesen di New York atau cabaran dari segi pemilihan speakers untuk TEDx Kenyalang ini dan mungkin juga cabaran in grooming the speakers untuk beri impak daripada kisah inspirasi mereka. Apa agak-agaknya cabaran semasa mengendalikan TEDx Kenyalang ini? Kita boleh cakap kan, normally bukan prosedur lah, kita punya flow dia pada bulan 3, bulan 4 ni kita akan himpunkan volunteers namanya. Orang pun sometimes pelik, kenapa TEDx ni sampai volunteers dia 30 lebih kat 40 orang kan. Sebenarnya 10-20 pun boleh, tapi saya nampak ramai belia nak get involved. So that's why lah kita meramaikan mereka. Okay. So apabila ramai orang involved, salah satu cabarannya adalah management. Okay. Tapi what we really happy to see that anak-anak muda kita sangat excited to get involved dan they really committed. Seterusnya dari segi pemilihan speakers, kami orang tak ada masalah sangat. Kerana setiap tahun memang kita dapat lebih daripada 50 lebih. Okey. Dalam email kita, throughout the years memang orang apply. Daripada local, daripada international memang apply. Kalau the moment you recognize, establish your TEDx, Okay. lebih lagi kalau dah bertahun-tahun, even international speakers pun sometimes dia ada apply. Dia ada ada yang cakap, apply I want to juga. speak in Borneo, I want to speak in Sarawak. So memang kita dapat that kind of kata orang inquiry. Tapi dari segi sudut pemilihan tu memang kita kena shortlisted kerana kita betul-betul nak elemen-elemen yang bukan saja international dari segi TEDx punya kriteria, tapi kita mesti nak local touch tu. Betul. Kita nak speaker-speaker yang dapat bagi impact kepada kita punya local audience as well. Wow, yang itu yang kita nak kongsikan lebih lanjut. Bagaimana pemilihan speaker ini akan dilakukan? Sebab banyak aplikasi yang dihantar. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, masih lagi bersama dengan Cik Zaiwin. Tanpa melengahkan masa, kita tak nak buang masa. Jadi Cik Zaiwin, kita nak tahu bagaimana pemilihan speakers itu dibuat sebenarnya. Ada tak apa-apa bidang-bidang yang tertentu perlu ada pada speakers itu? Dari sudut TEDx sendiri international, normally fokus dia adalah someone that ada to spread the ideas. Kalau lebih-lebih idea tu daripada sudut teknologi, entertainment or design, lebih-lebih lagi kalau idea tu kata orang sangat bagi impact to the world. So mereka ni merupakan kategori yang senang ataupun sesuai. Tapi dengan dah ada lebih 50 lebih orang apply semua, we have to be really selective. So salah satunya kriteria yang kita tengok adalah apa yang contohnya dapat bagi impact direct to our local. So sebagai contoh kita tengok dari segi flavor dia kepada sentuhan dia kepada Sarawak. Sebagai contoh, saya bagi sedikit contoh. Salihin Abang merupakan pengusaha firma audit antara top 10 di Malaysia, besar. Dekat Sarawak maybe orang tak tahu sangat, tapi anak muda ni pergi ke KL dan buka firm dia jadi makin besar. So bila kita cerita orang asal daripada Tupong ni semua, it's really connected to the local. Macam contoh lagi Irwan Yusof merupakan mountaineer, pergi dekat North Pole, everything semua. So cerita macam ni kita tak perasan pun ada orang Sarawak kita ada. So this is really something that menggalakkan belia-belia ataupun mereka yang datang tu jadi macam kalau dia boleh, aku pun mesti boleh. So matlamat kita sebagai contohnya, bila kita select this kind of speaker, dia orang dapat bagi 3 perkara yang penting. Yang perkara pertama adalah to give people, terutamanya audience ni dapat ke arah to dream big. Kita nak the impact salah satunya selepas mendengar salah satu kesan daripada TEDx Kenyalang ni adalah orang akan jadi dream big. Lepas tu dia akan work hard. It means that daripada contoh orang-orang berjaya tu dia tunjuk
kau nampak aku berjaya, kau nampak aku sukses, kau tahu tak jangan belakang-belakang tu yang susah, yang sedih tu. Yang tu kita tonjolkan. Jadi orang tahu. So nak sukses sometimes just work hard. And yang paling saya suka sekali, yang paling kita selalu suka promotekan adalah learn more. Because learn more, kena belajar lagi, kena menuntut ilmu lagi. Because sebenarnya TEDx ada thousands of videos. 30 million community dalam seluruh dunia ni, ada banyak video. So kita nak selepas habis tengok TEDx Kenyalang, jangan berhenti di situ. Banyak lagi video-video lain. Contohnya kalau anda minat fashion, kita pernah bawa Serene Enchanter. Boleh tengok lagi tentang pasal fashion. Kita pernah jemput Datuk Karim Seberdynamic, our billionaire, kebanggaan kita tu. So dia pun pernah bercakap, saya pernah duduk kat belakang dengan ada belia lagi budak, tapi dia really expired. Dia nak jadi, aku nak jadi macam tu, aku nak jadi jutawan apa semua. It's kind of really that, wow, best lah. Jadi melihat kepada cerita-cerita kejayaan mereka ini, saya kira tidak cukup jika tidak didukung dengan cara bagaimana mereka menginterpretasikan cerita mereka. Jadi bagaimana agak-agaknya tim TEDx Kenyalang ini grooming mereka untuk biarkan cerita itu sampai kepada komuniti? Okay, memang ada coaching, kita memang ada proper guidance yang mana dah follow daripada TEDx International. Kita akan communicate dengan speaker, kita akan interview dia, kita akan identify dia punya content of the story, dan kita ada coaching. Tapi ada satu speaker yang saya rasa sangat tersentuh. Nama dia Nasir. Dia ni build custom motosikal. Dia suka buat motosikal biasa, dia modify jadi big bike. Dia masuk bertanding, recognized in Tokyo, recognized in peringkat Malaysia, ASEAN. So the story very interesting. Tapi ramai orang suggest dia. Masalahnya, comeback si pandai kakak English gila. Comeback takutlah on the stage kan. So, it's okay. You really want to make it happen? Yes, I really want to. Let's work out on that thing. Kita bagi coaching, kita guide dia. Meremang bulu roma saya waktu dia on the stage tu kan. Memang standing ovation lah katanya. Memang orang seronok because orang dapat connect. Bagi cerita sangat dekat Sangat dekat hati masyarakat. Tapi salah satunya yang kita dapat tengok, orang kita bila dia beri ruang, beri peluang, dia committed, betul-betul nampak dia make it effort, berusaha. Macam kita tak nampak, mana yang tak pandainya? Mana tak confidentnya? Rupanya pandai lebih. So memang outstanding. So we have more this kind of people. Memang kita sebagai TEDx organizer, tanggungjawab kami adalah make sure on the stage, on the screen, everything perfect. Betul. So kita have to work it out. The moment kita dah identify this is the speaker that we choose, we have to work out with them until it really give impact. Tempoh grooming tu, kalau boleh dikongsikan. Okay, we can say that 6 months or 3 months. Tapi kalau ada sometimes juga yang speaker show up even within 2 months lah. So this is the last time, normally within 2 months kita dah connecting with the speakers lah. Ini yang membezakan TEDx Kenyalang mungkin dengan program-program motivasi lain yang mana mereka menyediakan speakers yang sangat berkualiti. Dan apa yang pasti, cerita inspirasi mereka tidak berhenti begitu saja. TEDx Kenyalang akan pastikan cerita itu untuk sampai dan untuk kita digest bersama-sama. Baik, Kerajaan Sarawak menyokong program TEDx Kenyalang ini kerana ini dapat dijadikan sebagai platform untuk golongan belia berkongsi pendapat tentang isu-isu semasa dalam komuniti tempatan dan membincangkan solusi bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. TEDx Kenyalang adalah program bagi belia di kawasan bandar, manakala program lain seperti Jelajah Belia dan Keluargaku Sayang diadakan untuk penglibatan belia di luar bandar. Melihat kepada intipati program TEDx Kenyalang ini, Encik Zaiwin, mungkin ada perancangan untuk mengadakan juga TEDx Kenyalang ini di kawasan-kawasan luar bandar. Okey, untuk makluman sebenarnya TEDx punya konsep dia sendiri adalah hosting event and videokan dia, lepas dia outreach. Tapi apa yang kami buat terima kasih kepada Kerajaan Negeri and as well agencies, very supportive. Kita ambil konteks ataupun konsep the TEDx ni, kita localize dan kita outreach to the urban area, luar bandar dan sebagainya. So maknanya kita tak bawa the whole package of the TEDx event, tapi kita bawa intipati dia, kita bawa workshop dia, kita bawa grooming, public speaking dia. So that kind of thing kita outreach for the people yang lebih di kawasan luar bandar. Di kawasan luar bandar. So salah satu benda yang impactful saya tengok adalah macam workshop confidence, build confidence. Macam it's about dream, cakap pasal impian. So kita galakkan macam kita buat program kat luar bandar, kita dalam konsep macam TEDx lah. Dia tak official lah, dia tak memang official TEDx, tapi kita macam mock out lah. Lepas tu kita suruh dia bercakap pasal dia punya impian. Kalau takkanlah TEDx Kenyalang ini mempunyai satu engagement yang sangat tinggi bersama dengan mereka-mereka di luar bandar dan mereka di bandar, sehingga kan Encik Zaiwin mendapat anugerah Anak Sarawak. Baik, kita tahu setiap tahun pada bulan November semua orang terutamanya golongan belia ternanti-nantikan untuk program TEDx Kenyalang ini. Tapi kita nak tanya Jess, apa alternatif dan fokus mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni? Okey, bercakap pasal pandemik, actually 2020 supposedly going to be a great year. Kita sangat excited dengan perancangan dan
plan yang dah sepatutnya lancar ataupun dilaksanakan. Tapi berkenaan pandemik betul-betul impact dan kita faham realitinya event industry memang greatly impacted. So kita kena kata orang back off, kita kena back up sikit. Dan kita tengok dengan TEDx International juga. Kita selalu communicate, diorang pun do a few of adoption kind of program, intipati, macam mana nak moving forward. So along the way kita masih lagi keep engaged dengan TEDx International. Tengok pelbagai solusi ataupun konsep yang dibuat macam hybrid event, virtual event. Tapi pihak kami sendiri untuk TEDx Kenyalang kami ambil langkah untuk kata orang apa? Untuk familiarizekan dulu untuk bagi lebih masa. So kita tak buru-buru, tak no hurry. Jangan segarut. Jangan segarut because 2020 everybody know it's challenging year. Betul. Apa yang penting adalah covering pun dulu. So we have to coming back our business, we have to kata orang transform. Kita nak survive juga katanya. So even though tim TEDx Kenyalang, tim koperasi belia, Kobis is very committed dalam pembangunan belia. Kan memang seronok tapi apalah dapat dipola kata orang. So bila pandemik kita betul-betul transform. Kita ubah sikit. Kita tak sentuh sangat program-program belia, kita tak sentuh sangat activity event, memang tak ada pun. So kita moving to the digital direction. Digital direction. Wow, mungkin digital itu di bawah satu program baru yang bernama promo sikit lah. Kobistek. Oh, yang pakai dekat baju. Tengok baju dengan cermata. Seragam sama. Ungu. Wow, jadi ini saya kira buah tangan baru daripada Encik Zawen, Kobistek. Kepada anda di luar sana, terutamanya golongan belia, jangan lepaskan peluang ini. Baiklah, program pembangkit golongan belia ini saya kira semua orang nak menyertainya. Dan ini adalah platform terbaik untuk anda. Dan mungkin kepada golongan ibu bapa di luar sana yang mungkin risau di mana hala tuju anak-anak selepas SPM ini, sebab khabar dengar-dengar minggu ini adalah paper terakhir mereka. Jadi antara mungkin alternatif untuk membangunkan ataupun membangkitkan semangat belia dalam kalangan anak-anak kita adalah melalui program TEDx Kenyalang ataupun Kobistek ini. Terima kasih Encik Zawin sedi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Banyak perkongsian yang dikongsikan. Betul, macam tak cukup masa pula guys. Dia dah macam motivator. Sangat-sangat bagus. Tapi apapun, lepas ni kita ada slot pendidikan. Masih juga dengan Cikgu Azila. Terima kasih banyak-banyak Cik Zawin. Terima kasih Encik Zawin. Kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Thank you. Terima kasih. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ni, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube. Cari sahaja Sejahtera Asia TVS. Baik, kita dah berbicara mengenai topik belia, golongan belia. Seterusnya, macam biasa, kita akan bersama dengan Tutor Sejahtera Asia, Cikgu Azila. Tanpa membuang masa, silakan Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Terima kasih. Selamat pagi. So, bertemu kembali dengan anak murid saya doang ni. Gandengannya Gus dan Jess. Okey, hari ini yang saya nak kongsikan kepada pelajar semua, yang pelajar saya di sini dan pelajar di rumah adalah kuasa 2. Kuasa 2. So dalam Englishnya square lah. Dan hari ini kita nak more to how to square a number without using a calculator. Bagaimana nak
mengira kuasa 2 sesuatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Of course, nombor yang besar lah. Wow. Tapi pertama sekali saya nak pergi ke bahagian apa yang perlu pelajar hafal dahulu. Yang ni nak tak nak memang ada bahagian yang perlu dihafal dahulu. Okey. Kerana ini penting ya untuk terutamanya tingkatan 1 dan tingkatan 2 kelak. Tingkatan 2, bab 2 memang sangat memerlukan factorization, pemfaktoran. Sangat penting. Detail kita bincang nantilah. Okey, ini kita bincang tentang kuasa 2 dahulu. Hafal, ada benda yang mesti dihafal. Yang kedua adalah saya nak bincang tentang ulang kaji. Yang ni ulanganlah. Ulang kaji sikit. Kan minggu lepas dah ada masuk juga. Perlu ulang kaji cikgu. Ada sedikit-sedikit ni dah lupa dah. Betul. Yang mana kita nak ulang sikit yang kuasa 2 tetapi 2 digit number, nombor yang pertamanya mesti 9. Yang minggu lepas kan? Kuasa 2 lah. Okey. 96 kuasa 2 macam mana kita buat hari tu. Then yang last kali barulah kita nak masuk trik baru hari ini. Wow. Trik barunya pula adalah siap dia pada haluk lah. Rahsia. Kalau nak, setia dengan Cikgu Azila sampai hujung rancangan. Apa yang kita nak kongsi kalau di sini, also 2 digit number, tapi 2 digit number yang macam mana? Nanti kita akan kongsikan. Okay, first is that kita nak cover this part dahulu, iaitu bahagian yang perlu kita pelajar hafal. Iaitu, seguna warna lain lah, best sikit. Okay. Hafal adalah dari nombor 1 sehingga nombor 15. Apa yang saya maksudkan dengan dari nombor 1 sampai nombor 15 is square of 1 to 15. Kuasa 2 untuk nombor 1 sehingga nombor 15. At least yang tu mesti hafal. Kena hafal. Sebenarnya tak. Kalau pelajar dah biasa ulang kaji, dia tak nak hafal pun dia akan terhafal. Sebab dia akan selalu jumpa nombor ni. Dia akan selalu jumpa. Nombor-nombor ni akan sentiasa bermain dalam latihan. Itu saya cakap dengan student, kadang dia tanya macam mana nak tahu ni cikgu, macam mana nak tahu. Saya kata kalau selalu buat latihan, automatik dia akan terhafal. Sebab dia akan jumpa nombor ni selalu sangat. Okey, jadi jom kita buat sama-sama, kita tengok sama-sama apa yang perlu pelajar hafal. Okey. Kalau kalau sifir 1 sampai 12 kan cikgu? Iya. Jadi kalau kuasa 2 tu saya kira kebanyakan pelajar di rumah senang nak hafal kuasa 2 1 sampai 12. Mungkin ada sedikit masalah untuk 13 sampai 15 tu cikgu. 3 je pun. 3 je pun kena hafal. Okey. So kalau 1 kuasa 2 ini 1. Jangan jadi 2 Okey. So seterusnya saya just sambungkan kuasa 2 di sinilah. Yang 2 kuasa 2 dia akan jadi 4. Seterusnya 3 kuasa 2 means 3 takut dia tak tahu 3 darab 3. 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3. Okey, 9. Okey. 4 kuasa 2, 4 darab 4, 16. Seterusnya 5. 5 kuasa 2, 25. Yang ni sifir pun kena kuat juga lah. Tapi ini kan tingkatan 1. Kuasa tingkatan 1 rasanya sifir okey sikit dapat. Dah okey dah. Yang ke-6 6 kuasa 2 6 square 36. 7 49. Okey, 8 64. Apa lagi 8 9 81. 9 10 100 11 121. 12 144. Yang 13 ni. 13, 14, 15. 13, 14 bagi saya senang. Sebab 13 1 6 9. 14 1 9 6. Okey. Yang ni 2 je. Just ingat macam mana nak twist yang ni. Dan yang last kali 2. Tapi betul lah kata Cikgu Azila, sebab bila Cikgu Azila list down kan 169, 196 dengan 225, nombor itu selalu kita jumpa masa kita buat latihan. Iya, kadang-kadang pelajar tak perasan. Nombor-nombor ni selalu keluar. Bila saya bagi dengan mereka akan nampak, oh betul lah cikgu. Betul lah, nombor ni selalu keluar. Asyik-asyik nombor ni. Asyik-asyik nombor ni. Jadi practice makes perfect juga. Yes, practice makes perfect. Ini yang harus dihafal. Kita hafal. Okey. Ulang. Ulang kaji sikit yang kita buat pada hari Sabtu hari tu pun kita ada ulang kaji yang ni kan. Yang 9 ni. Macam mana kalau 98 kuasa 2. Nampak nombornya sangat besar lah. Tapi kalau ingat macam mana triks dia, itu saya cakap triks ni saya boleh ajar, tapi kalau tak ulang dia tak no point juga. Betul. Dia mesti ulang. Kena ada follow up cikgu. That's why selalu saya cakap apa tadi? Practice makes perfect. Okay. So, kalau 98, dia nak pergi ke 100, dia perlukan another 2. Dia perlukan 2 lagi. 2 ni yang penting.
Dua ni akan digunakan untuk menolak 98 ini. Betul. Pertama sekali, function dia adalah untuk tolak, iaitu ini jadi 96. Okey. Function dia yang seterusnya adalah, ingat lagi tak? Ingat. Ingat, dikuasa duakan. kosong. Dua ini kita kuasa duakan, dia jadi 04. Jangan Jadi, letak 4 sahaja, jangan kena letak. letak sifar. Iya, So, dia single macam number. itu. Okey. Jom kita tengok nombor lain pula. Macam saya cakap hari tu, makin dekat nombor itu dengan 100, makin Makin senang. senang. Okey, kita cuba satu lagi number which is 96. Okey. 96 kuasa 2. Okey, kalau 96 kuasa 2, berapa dia nak pergi ke 100? 4. 4 lagi. Okey, 4 ini dia ada dua function. First adalah untuk tolak. Okey, kita tolak dahulu. 96 tolak dengan 4. 92. Okey, selepas itu 4 ini kuasa 2 kan. Kuasa 2, saya ulang balik. Kuasa 2 ni maksudnya 4 darab dengan 4. dirinya sendiri. 4. 4 darab 4, 16. Dah dapat jawapan. Dah dapat jawapan lah. Maksudnya itulah kepentingannya untuk menghafal kuasa 2 daripada 1 sampai 15. Ya, betul. Okey. Dia akan digunakan dekat sini, especially yang kecil-kecil ni lah. Kan? Sampai, saya ingat sampai 9 ni memang sangat penting lah kalau sampai 9. Yang ni pun mesti dihafalkan. Sunat lah 1 sampai 9 wajib, yang selebihnya tu sunat. Sunat. Dan dia sunat yang sangat dituntut. Sangat dituntut. Tapi saya kira tak susah lah untuk menghafal kuasa 2 ni. tak Sampai susah. 12, kita tahu 12 kuasa 2, 144. Yang nak kena hafal adalah 3 lagi. 13 kuasa 2, 199. 14 kuasa 2, 196. 15 kuasa 2, 225. Kita pun dah boleh hafal tu. Kejap je dah hafal Maksudnya dah. senang lah nak hafal ni. Jadi kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana sebab selepas ini Cikgu Azila akan berkongsi satu lagi trik baru untuk kuasa 2. Mungkin berguna untuk ibu bapa mengajar anak-anak mereka di rumah nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Blok yang terakhir selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kepada ibu bapa di rumah, kita dah berada di slot yang terakhir untuk slot pendidikan. Tapi apapun, hari ini Cikgu Azila akan tunjukkan trik baru. Apa itu trik baru? Cikgu Azila tunjukkan. Silakan Cikgu. Tak sabar ya, dah Sabar nak belajar trik baru ni. Okey. So tricks ini kepada yang berada di rumah, dia ada yuran dia tahu. Ada yuran? Dia adalah mesti faham. Oh, mesti Yuran. faham. Itu yuran. Kalau Konsep tak faham, dia. hutang loh. Mesti faham. okey. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia sangat senang. Okey. Nampak bila kita nampak orang boleh kira. Contoh saya bagi tahu 45 kuasa 2. Kita nak kira susah kan? 2025. Cepat je jawapan. Macam mana cikgu boleh dapat tu? Sebab 2025. dia Kalau sebenarnya saya guna bentuk lazim cikgu. Ui, lambat 1 minit nak kena ambil masa. 45 Aduh, darab. lamanya. Ya betul. Allah. Kira lagi. Oh, lama. 3 minit. 3 minit. 3 minit. Itu kalau kita. Kalau student, kan? Nak ambil 10 minit boleh jadi itu. Okey, Jadi trik baru kalau cikgu. trik baru ini, saya kata tadi kenapa apa trik barunya adalah still a 2-digit number, Okey. 2-digit number, tetapi nombor yang kedua. Hari itu kita belajar yang tadi kan kita ulang. Nombor yang pertama adalah 9. Okey. Sekarang nombor yang kedua adalah 5. Oh, okey. Dan saya nak bagi tahu sikitlah, minggu ini saya akan fokus kepada nombor 5. Okey. Esok ada lagi nombor 5 juga dia jadi dia punya tricks. So ini kuasa 2, di sini mesti 5. So apa-apa nombor di sinilah. Contoh, saya berikan contoh, ambil yang senang dahululah, senang kita nak hadam 15 kuasa 2. Kan kita tahu 225 kan? Okey. Macam mana? Apabila nombor kedua ini adalah 5, so dua jawapan yang terakhir garanti muktamad memang akan jadi 25. Confirm 25. Confirm Okey. dia akan jadi 25. Dan satu ini akan didarabkan dengan nombor selepasnya. Which is 2. 2. 1 darab 2. 2. Hari tu main sebelum. Sekarang ni main selepas. Main yang selepas. Kalau main sebelum hanya untuk nombor 9. Ni untuk nombor 5 selepas. Nombor 5 dia banyak guna selepas. Okey. Okey, kita cuba lagi kalau 25.
25 kuasa 2 maksudnya 25 darab dengan 25. Betul. Okey, 25 darab 25 juga akan menghasilkan a 4-digit number. Okey. Yang dua digitnya dia akan menghasilkan 4-digit number. Okey. Jawapannya garanti akan ribu lah. Okey. Dia tak akan sampai puluh ribu takkan. Okey, jadi 25 ingat yang di sini 5 menyebabkan Confirm 25. Yes, Okey. 25. Fokus gas ni, fokus ni. Okey. Okey. Dia Dua curious. Saya ini. nak ambil SPM tahun ni cikgu. Saya bagi yang nak dapat Yes. A++ sekali. Okey. So, 2 ini darab dengan nombor selepas 2 iaitu 6. 3 kan? 3 darab dengan 2 dapat tercepat 6. pula. Yang ini 3 darab 26. dapat 6. Enam. Salah lah, saya bukan 4 digit number. Yang kalau dia Ada nombor 3. kecil dia tak sampai 1000. Okey. Silap Betul. saya tadi. Okey. Lupa pula. Maksudnya berapa baru sampai 1000 cikgu? Kita cek Okey. apa kata Boleh. kita cek? 25, 15 tak sampai 1000. Saya rasa 35 sampai 1000 cikgu. Dia tadi kalau nombor itu adalah 2-digit number maksimum lah. Saya edit sikit lah. Okey. Maksimum dia akan sampai 1000 sahaja. Oh. So kalau 3, jom kita cuba 3. Cuba 35. 35 square kuasa 2. Jom Okey. kita tengok sama-sama. Okey, 5 ini akan menyebabkan 25. 25. Okey, 3 ini pula dia akan darab dengan 4. 4. Yang ni sampai 1000 lah kan. Saya okey. boleh meramal masa depan cikgu. 16. Bagus, maksudnya student ini dia sedang sangat faham. Okey. Tapi esok lupa tak adalah. Malam ni mak saya bagi kismis. Makan kismis banyak. Okey, so 3 ini darab dengan 4 Okey. dapat 12. 12. Yang ni baru dia jadi 1000. Edit Mungkin sikit contoh lah. yang lebih susah cikgu untuk Susah. mereka senang faham. Okey, nombor dia kalau susah tu nombor lebih besar. Tambah 3. Okey. Contoh nombor yang student tak suka dalam darab ini adalah nombor macam 6, 7, 8. Okey. Yang tu student tak berapa suka. Sebab sifir 6, sifir 7, sifir 8 ni Dia susah kadang-kadang nak yang tu hafal. yang saya Mengelirukan sedikit lah. Mengelirukan. Jom kita cuba nombor yang lebih besar. Okey. Nombor besar. Okey. Ambil apa Agak-agaknya nombor apa tu? Matematik ni macam magic ya guys ya. Kan? Macam-macam je dia sebenarnya punya trick. seronok. Kalau kita tahu trik yang Surprise. senang ni, Macam tu. kita mesti nak belajar lagi. Itu formulanya. Apabila saya bagi yang ni kepada student, mereka akan rasa nak lagi cikgu, betul. nak lagi cikgu. Saya rasa ibu bapa di luar sana pun dah keluarkan buku cikgu. Dia orang yang belajar. Tapi itu benda bagus dan sebab boleh ajar dengan anak-anak. Betul, Kan? sangat-sangat betul. Saya sangat setuju. Okey, kita cuba nombor apa ya? Nombor 65. Boleh, silakan. Okey, 65 kuasa 2, 65 square. Sekali lagi saya nak ulang, 65 kuasa 2 maksudnya 65 darab 65. Okey, kalau 65 darab 65, 5 ini garanti dia akan jadi 25 dekat belakang, 25. Dan 6 ini darab dengan nombor selepasnya iaitu 7. 6 darab 7 ni tak semua pelajar dah hafal ni. Okey. Kadang tingkatan 1 pun miss juga dengan 6 darab 7. 6 darab 7, satu lagi perkara. Kadang-kadang cikgunya pun tersalah beri jawapan. Okey. Ada kes macam tu pernah terjadi? Adalah cikgu tu. Biasalah manusia cikgu. Kan? So, 6 darab dengan 7 dia akan jadi 42. Betul. Betul. 4,225. Maksudnya sifir 7 dan sifir 6 tu kena kuat jugalah. Kena kuat. Gas hafal tak? Sifir 7? Hafal Alhamdulillah. Macam mana Sampai gas sekarang hafal? hafal. Mana saya ke? hafal. Sebab kan dekat dulu ada buku latihan. Dekat belakang tu ada sifir. So kita hafal kat situ lah. Kami dulu dekat sekolah, cikgu mesti panggil kat depan. Dia akan bagi, awak kena hafal sifir ni. Lepas tu kena hafal semua guys. Kena rotan tak kalau tak hafal? Kena rotan kalau tak hafal. Kena berdiri atas kerusi juga. Sebab itulah orang kata salah satu cara untuk senang hafal, kita letak dalam satu kad manila yang lebih besar, kita tampal dekat pintu ataupun dekat atas siling. So sebelum kita tidur, lepas kita bangun tidur, kita akan cepat hafal apa yang kita nak hafal tu. Kalau 3 angka agak-agaknya macam mana cikgu? Ada cara tak? 3 angka saya tak Sepanjang suggest ni dapat. pelajar untuk ni. Dia akan ada naik ke atas lagi apa semua. Saya ya tak ke? suggest lah. Kalau 2 digit number better. Dia macam kita sama kan juga buang masa kan cikgu? buang masa jugalah. Okey cikgu, mungkin kita masih ada lagi masa, kita tak nak sia-siakan. Ada juga mereka yang confuse cikgu. Bila kuasa 2 itu ada bracket dengan tak ada bracket. Kalau boleh cikgu tunjukkan. Ada Sebentar bracket kita dengan masih ada masa Maksudnya ni. square root ke Yang maksudnya? itu cuma Sebab cara- kadang-kadang kalau diorang ingat yang bila tak ada bracket 65 darab 65. Tapi bila 65 6
5 kuasa 2, bracket kuasa 2 lagi. Yang tu berbeza kan cikgu? Yang Boleh itu cikgu berbeza. tunjukkan? Yang tu sebenarnya kita tak sentuh dalam bab kuasa Teknik ni, sebenarnya. teknik ni kita dah pas dah cikgu. Dapat. Okey. So kalau yang tu sebenarnya dia lebih kepada indices, index yang dibelajar masa tingkatan 3 dan dia sangat killing masa tingkatan 4 kalau siapa yang ambil ADMAT, Additional Mathematics, Memang sangat matematik killing. tambahan. Indices memang sangat skill dia memang sangat tinggi diperlukan. Contohnya kalau yang macam Gus mention tadilah, yang ni dah advance sikit dah ni. Kalau 2 dan ada 2 lagi. Macam tu Oh, kalau macam ini sedikit cepat-cepat ambil pensel buku. ekstra sikitlah untuk yang tingkatan ni. Yang ni tingkatan 3 baru dia masuk yang ni. Okey, dua-dua macam ini, yang ini kita darabkan. Barulah dapat untuk membuangkan dia punya bracket ini, untuk buang dia punya kurungan. Dalam kita membuat pengiraan matematik ini, kurungan ini menyebabkan pengiraan kita terhenti. Kita tak dapat nak teruskan. Jadi kita mesti buang kurungan ini. Macam mana cara nak buang? 2 ini darab dengan 2 yang di luar. Yang di dalam tu darab dengan Maksudnya dia. 6 kuasa 4. 4. Dan 6 kuasa 4 tu maksudnya 6 darab 6 darab 6 darab 6. Yang mana kita akan dapat berapa Jess? 1296. Macam mana saya boleh tahu ni cikgu? Cikgu dah pakai Itu kalkulator. triksnya adalah triks kalkulator. Jangan risau. So, bila kita dah tingkatan, dah boleh guna kalkulator dah. Jadi tak ada masalah. Ya, betul. Mungkin cikgu, soalan yang terakhir untuk teknik tadi? Okey, teknik tadi 65 adalah nombor yang student tak berapa nak prefer kan. Saya dah cakap tadi kan. Cuba kita dengan nombor yang lebih mereka tak prefer, iaitu 8. Ni memang nombor yang orang tak suka masa sekolah ni. Sifir 8 antara yang paling tak suka. 85 kuasa 2. 85 square. 85 darab 85. Okey. 5 ini memang akan menjadi 25. Tok mahnya orang Nangga tu. #mahwaku. Mahwaku. So 6 pula. 8 ini nak didarabkan dengan nombor selepasnya iaitu 9. Kalau 9 kan ada teknik guna jari kan. 8. 72. Jadi 72. 8 darab 9. 72. 7,225. Senangnya 85 kuasa 2. Jawapannya 7,225. Dan satu lagi, 8 darab 9 tu kita boleh aplikasikan teknik sifir 9 yang Cikgu Azila pernah ajar sebelum ini. Terima kasih Cikgu Azila untuk teknik baru pada hari ini. Dan harapkan semua dapat mendapat manfaat daripada perkongsian Cikgu Azila pada hari ini. Dan untuk kami berdua, sampai di sini sahaja perkongsian yang kami bawakan untuk Sejahtera Asia pada hari ini. Mungkin kepada anda di luar sana, kita nak ingatkan kepada mereka sekali lagi Jess untuk sentiasa patuhi SOP tingkatkan diri. Dan ingat COVID-19 ini kita boleh tahu ianya sebenarnya sekarang ini ada di mana-mana sahaja. Jadi apa yang perkara yang penting adalah untuk kita sentiasa buat self check up. Sentiasa buat pemeriksaan diri dan ingat jangan malas untuk buat bekalan makanan dari rumah. Kerana bekalan saya kira kalau kita bekal di rumah lebih sihat dan lebih sedap. Sebab kalau kita makan di luar dan tak ada keperluan, itu boleh meningkatkan risiko penularan COVID-19. Jadi kami harapkan agar semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Sampai kita jumpa esok hanya dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Okey, bye-bye.